Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Disember 2021 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini membidas Dr. Mahathir Mohamad dan menyifatkannya sebagai resis dan pembohong. Berucap pada Forum Ekonomi China Sedunia 2021 hari ini, Najib merujuk kontroversi pembangunan Forest City sebelum dan selepas PH menjadi kerajaan. Former Prime Minister Dr. Mahathir Mohamad claimed that the Barisan National Government was forsaking the country's sovereignty to China, that we were offering 700,000 citizenships to Chinese nationals to move to Forest City. Clearly an outrageous, racist and abhorrent lie. Menurut Najib, Dr. Mahathir juga berjanji untuk membatalkan projek tersebut jika memenangi PRU ke-14, namun mula menukar pendirian selepas menjadi kerajaan. Suddenly, lo and behold, they say that the Forest City project had contributed immensely to the government, created employment opportunities, promoted technology transfer and innovations, and had benefited Malaysia's economic growth and job creation. Mahathir sebelum ini menuduh Najib menjual kedaulatan negara berhubung projek itu, namun Najib menjelaskan tanah terbabit hanya dipajak untuk 99 tahun. Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu mengakui beliau antara Menteri Kabinet yang dikatakan sedang bercuti di luar negara di tengah-tengah krisis banjir. Faizal dilaporkan berkata dia menghabiskan masa kurang 12 jam di Dubai pada Rabu lalu bersama dua anak lelakinya yang menuntut di United Kingdom. Bercakap kepada utusan TV 2 hari lalu, Timbalan Presiden Bersatu itu berkata, dia memang memohon cuti untuk bertemu anak-anaknya kerana sudah 2 tahun tidak bertemu susulan pandemik COVID-19. Bagaimanapun pertemuan dibuat di Dubai berikutan kes varian Omicron yang tinggi di UK. Namun katanya susulan kejadian banjir di Malaysia, hatinya tidak tenteram dan memutuskan untuk pulang ke Malaysia selepas 12 jam berada di Dubai. Anggota Parlimen Tambun itu juga mengesahkan dia sedang menjalani kuarantin kendiri di ibu negara. Mengakui memahami kekecewaan dan penderitaan rakyat akibat bencana banjir, dia bagaimanapun meminta maaf dan mengakui kelemahannya. Semalam Ismail tanpa menyebut sebarang nama berkata, sekurang-kurangnya 2 atau 3 menteri yang keluar negara telah pulang dan menjalani kuarantin kendiri. Baik, berita yang seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat tampil menjelaskan keadaan bagi membela Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina Harun. Ini selepas menteri itu dikatakan hanya berlakon ketika diraka mencuci simen di sebuah pusat penempatan sementara sehingga mendapat kecaman warga maya. Dalam kenyataan dikeluarkan malam tadi, JKM menjelaskan Rina menyertai operasi pasca banjir di Sekolah Kebangsaan Salak Tinggi yang menjadi pusat penempatan sementara mangsa banjir. JKM selaku jabatan yang menguruskan operasi tersebut telah memohon kesudian Rina untuk mencuci kesan-kesan najis unggas dan cicak yang dilaporkan oleh pihak sekolah sukar dicucikan sebelum ini. Selain itu, Rina turut bersama-sama sukarelawan lain mengemas bilik darjah, menyapu lantai dan tingkap selain menyusun atur meja serta kerusi pelajar. Susulan sekolah bakal dibuka tidak lama lagi. Sumbangan itu, kata JKM, adalah tidak adil untuk warga maya membuat tohmahan dan memperlekeh usaha dan penglibatan Rina dalam operasi pembersihan tersebut. Terdahulu rakaman video Rina menggunakan water jet membersihkan longkang dan lantai kaki 5 sebuah sekolah yang dikatakan sudah sedia bersih menjadi tular dan menarik perhatian ramai. Polis Selangor hari ini mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan video tular konvoi Perdana Menteri yang dikatakan tidak memberi laluan kepada ambulans. Ini selepas warga maya yang rata-rata berang dengan menyifatkan kejadian itu sebagai melampau dan tidak seharusnya berlaku. Dalam satu kenyataan,
Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Azman Syariat mengesahkan kejadian berlaku kira-kira jam 11.30 pagi semalam di persimpangan jalan di Hulu Langat. Menurut Azman, anggota polis yang bertugas telah membuat penilaian awal sebelum mengarahkan ambulans milik KKM dan kenderaan pacuan 4 roda milik PBSM berhenti bagi memberi laluan kepada rombongan Ismail Sabri Yaakob. Kata Azman, jika ambulans itu tidak diarah berhenti, ia akan mewujudkan risiko kemalangan memandangkan jarak pendahulu konvoi yang telah tiba hampir ke persimpangan berkenaan. Semalam tular satu klip video menunjukkan anggota polis mengawal trafik di sebuah persimpangan bagi memberi laluan kepada sejumlah kenderaan yang berkonvoi termasuk membawa Ismail Sabri. Terdahulu Ismail meninjau kawasan yang terkesan akibat banjir di Taman Seri Nanding Hulu Langat dan melihat kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Kondominium Seri Duta 1 di Taman Duta didapati tidak selamat untuk diduduki berikutan sebahagian cerun yang runtuh, kata Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. DBKL mengesahkan perkara itu susulan kajian awal yang dibuat firma kejuruteraan, Kumpulan Ikram Sendirian Berhad dan Jabatan Kerja Raya. Dalam kenyataannya, DBKL berkata mereka mendapatkan hikmat ikram untuk menjalankan kajian ke atas cerun di tapak pertempatan terbabit dan sudah mengeluarkan laporan awal mengenainya. Pihak pengurusan Seri Duta telah melantik perunding kejuruteraan untuk membaiki asas bangunan dan cerun, manakala Ikram akan memberi maklum balas mengenai rancangan tersebut. Seri Duta 1 ialah sebuah kondominium berkepadatan rendah yang terletak di Bukit Tungku dan berhampiran dengan Parlimen. Gambar kondominium yang terjejas dengan tanah runtuh itu telah tersebar di media sosial dan menimbulkan kebimbangan di kalangan orang ramai. Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim sebelum ini mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa penduduk telah dipindahkan selepas tanah runtuh berlaku di tapak beberapa blok kondominium itu. Ini merupakan bangunan kediaman bertingkat ketiga yang dipindahkan sepanjang minggu lalu susulan hujan lebat dan banjir di Lembah Kelang. Dom Melaka hari ini memberi penghormatan kepada Azwan Omar, 29 tahun, yang membantu mangsa banjir menggunakan kereta jenis Proda Viva dan sebuah bot. Ketua Menteri Melaka Sulaiman Mat Ali berkata, beliau tersentuh hati dengan tindakan Azwan atau lebih dikenali sebagai Abang Viva atas jasanya membantu mangsa banjir. Encik Azwan atau lebih glamour dalam kalangan netizen dengan gelaran Abang Viva menjadi tular apabila dia yang bekerja sebagai operator mesin sanggup mengambil cuti dari majikannya, meredah kepayahan untuk menyelamatkan bangsa banjir di Shah Alam dan beberapa tempat lain di Islam. Apa salahnya kiranya kita ucapkan tahniah dan penghormatan kepada sukarelawan hero orang Melaka ini
dengan kita semua berikan tepukan yang semangat kepada Abang Viva. Kisah Azwan tular di media sosial apabila sanggup datang dari Melaka ke Selangor untuk menyelamatkan mangsa banjir pada minggu lepas dengan berbekalkan wang sebanyak RM50 bagi mengisi minyak kereta dan membeli makanan. Selain Selangor, Azwan turut menyumbangkan bantuan buat mangsa banjir di sekitar Pahang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. Everyone wants to see these scenes bigger. That's why we've got bigger TVs for everyone to enjoy them bigger. Watch colors come to life on a large screen. LG NanoCell.